Share. Saudara-saudari yang saya kasihi, dikala waktu yang mencabar ini, marilah sama-sama kita menyesuaikan cara kehidupan yang berbeza dari yang biasa kita lakukan. InsyaAllah ada hikmah di sebalik ujian yang kita hadapi ini. Teruslah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala selamati masyarakat kita dari wabak ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau anda rindukan masjid, anda sayangi masjid, rindu untuk solat, tadarus, qiyam, iftar, sahur bersama, kerjasama dari anda semua jemaah. Ayuh sama-sama mainkan peran anda adalah untuk duduk di rumah. Teruskan usaha kita menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga jarak selamat dan pakai tertutup. Hidupkan rumah anda dengan solat berjemaah, Membaca Al-Quran, perbanyakkan amalan ibadah, serta zikir, istighfar dan selawat. berdoa. Semoga dengan usaha ini terhentinya penularan wabak. duduklah rumah bersama kita boleh mengekang wabak ini dari terus menular. Duduk di rumah, jaga kebersihan. #rindu masjid, #SG United. Duduk di rumah. Duduk di rumah. #duduk di rumah. Duduk di rumah. #duduk di rumah. duduk di rumah. Assalamualaikum. Stay at home. 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 So relaxing. Stay at home. Stay at home. Stay at home. Stay at home, please. Stay at home. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan Talking Dome, saya apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Salam rindu. Salam nanti. Salam bersyukur. Terbalik. Start. 5. Alamak, lupa kita nak kasih tisu. Kasih tisu. Tisu Oh yang tu yang music tu lah. Don't rush kali. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik. Semoga yang baik-baik saja, yang baru join saja di live kita pada minggu ini, yang dengan kita akan bincangkan banyak isu-isu semasa dan juga di samping itu memberikan panduan agama yang bermanfaat dan juga mendidik jiwa, insya-Allah. Dan pada kali ini juga kita ada tetamu undangan yang nanti kita akan kongsikan
mungkin dalam lagi 10 minit kita ada intro sikit daripada podcaster mana kita nak panggil diri kita daripada host The Talking Dome pada hari ini. Bagi siapa yang baru join, silalah kongsikan dulu pada teman-teman yang lain yang mungkin akan meraih manfaat daripada topik kita pada hari ini, iaitu salah ke tunjuk baik di Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nazri, apa khabar Ustaz Nazri? Baik, Alhamdulillah. What is in the news today? Baik. Nice. Alright. Jadi kira topik yang kita nak bincangkan ni lebih kepada social media lah, menunjukkan kebaikan. Boleh tak boleh benda ni pun kalau kita belajar dulu mungkin nantilah kita bincangkan lah. Tapi ceritanya adalah the gist of it dengan meletakkan zaman sekarang, perspektif zaman sekarang pula macam mana. Itu menarik lah. Menarik. Sebab kita nampak lagi-lagi dekat dekat Facebook sekarang di bulan Ramadan memang banyak orang kongsikan diorang punya community work, diorang punya donation dan sebagainya. Dan habis pula ada satu tengah pihak yang mengecam ataupun macam mana boleh menunjukkan riak, terlist tu riak dan sombong dan sebagainya. So kita tak faham tapi aku nak kongsikan kebaikan tu macam mana ni. InsyaAllah itu yang akan kita bincangkan sebentar sahaja nanti. Tapi sebelum tu Ustaz Maaz, kita ada apa? Pada hari ini kita ada segmen pertama, nama dia The Talk of the Town. The Talk of the Town kita akan ambil lah 2 pada hari ini untuk kita nak bincangkan. Kita tak boleh panjang-panjang Ustaz. Nanti dah buka masa dah susah. 2 isu lah kita kan. 2 isu. Yang pertama tadi soalan tentang apakah riak kita tunjukkan amalan-amalan kita. Kita tolong atau solat tarawih, tunjukkan gambar family solat tarawih, apakah masuk dalam riak? Dan yang kedua adalah tentang home based business lah. Yang kita nak tahu, kita nak pencerahan nanti insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Iya, itu dia. Kita harapkan sajian kita ini bakal memberikan sajian rohani dan ilmu sebelum kita sajian. InsyaAllah. InsyaAllah, John. Apa tu haja-haja sekalian, ibu-ibu yang sedang menonton? Kita masak apa tu hari ni? Dah potong. Setiap tu masak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sementara kita menantikan kita punya tetamu yang masih lagi berada di luar, kita nak bincang tentang our first topic lah. First topic kita ni agak sedih sikit lah. Mungkin Ustaz Nazri ataupun saya nak mulakan sinopsis dia. Ustaz, sila Ustaz. Terus. Silakan. Okey. Pada minggu lepas lah, bermula daripada hari Isnin. Jadi bermula daripada hari Isnin ada kekecohan kerana ada ketidakpastian yang tertimbul di media sosial lah berkenaan dengan perniagaan kecil-kecilan yang dilakukan di dalam rumah ataupun istilahnya home based business, HBB, dan khususnya kepada home based bakers lah, yang di mana kita tahu ramai daripada masyarakat Islam kita Singapura yang menanti-nantikan pada waktu Ramadan. Kerana Ramadan ni lah peluang untuk menjana pendapatan lebihan. Kan lebihan ada sebahagian daripada masyarakat kita, masyarakat Islam Singapura yang di mana mereka itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Jadi mereka really look forward untuk bulan Ramadan kerana banyak tempahan-tempahan yang akan mereka dapat. Tetapi apabila berlaku kekecohan dalam media sosial dan ialah sampai ke pengetahuan pihak pemerintah, di sinilah keluarnya satu regulation lah ni yang di dalam sini, rules disallowing home based bakers from operating may be erased. Salah ini bukan satu lagi. Home based business must abide by circuit breaker measures of Phase 1000 fine. Sebenarnya di antara regulations dia ialah dah tak boleh beroperasi kalau nature of business tu ada menjalankan penghantaran dan collection. Delivery contohnya perlu seller tu keluar rumah hantar barang ataupun perlu mengambil khidmat. Kalau kedai tak apa.
Betul. Kedai tak apa, tapi kalau yang home based home business tidak dibenarkan buat masa ini. Tak pernah. Ayuh. Jadi kalau kena tangkap, maka adalah dendanya sebanyak $1,000. Wow. InsyaAllah. Saya cerita sikit kira pasal ni. Saya teringat salah satu daripada kita punya penerima zakat lah dekat Majlis Istighfar. Dia punya kerja memang bake lah. Kira dia buat macam epok-epok dan sebagainya. And dia kira sebab apa tau? Sebab dia nak jadikan kira untuk setengah masyarakat kita, kenapa diorang buat ni, kerana diorang tak nak macam terus minta bantuan. Kan jadi untuk diorang punya independent, kira daripada macam just duduk, walaupun kira keadaan diorang dah memang susah untuk keluar bekerja with many reasons lah, kadang medical, kadang mental reasons, kadang family punya issue dan sebagainya. Jadi macam these are the best way for diorang to continue dapat income. Apa? Jadi kira bila jadi gini macam saya teringat macam kesian juga macam mana diorang nak continue diorang punya income, walaupun diorang ada kira some memang fortunate sebab dapat bantuan daripada agensi dan sebagainya, tapi ada yang memang tak ada bantuan sebab memang diorang selama ni tak perlulah dapat bantuan sebab diorang rasa diorang dah punya income all this while memang mencukupi. So macam kesian for those, macam Ustaz cakap tadi, yang for those yang memang sole income mereka depending betul-betul dekat diorang punya home based business. Betul. Pasal tak semua yang terjejas teruk. Jadi ada yang kerana dia anggap itu sebagai sideline business. Jadi kalau tak ada untung, maknanya at least ada dia punya savings dia untuk menjana tempoh COVID ni. Tapi ada yang memang that is the only dia punya sole income dia. Tapi bila dah terjejas, kita memang faham sangat-sangat keadaan emosi mereka, apa yang sedang mereka lalui. Dan memang amat menyedihkan lah. In fact, bukan home based business saja, memang kita faham lain-lain sektor dan perniagaan yang lain semua terjejas. Dan ni Ramadan memang betul-betul lah la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz Irwan Hadi dia dah sampai lah dekat bilik kita. Macam mana? Invite terus? Sila. InsyaAllah. Baiklah. Betul. Tetamu istimewa kita itu intro intro dulu. Yes. Intro dulu penting. Beliau dia bukan calon-calon orang lah di kalangan asatizah kita. Ini dia. Orang kuat daripada Mesir dia dah kuat, masya-Allah. Dia ni memang rajin kat dapur tolong orang masak, dia masakkan. Masya-Allah. Dan Ustaz Nazir ni daripada dulu suka tolong orang. Alhamdulillah, suka kasih jamu makan. Dia punya nasi yang paling sedap ialah nasi Bukhari yang masak-masak Ustaz. Masya-Allah. Cuma tak boleh buat home base lah sekarang Ustaz. Dah moving forward, dan beliau alhamdulillah ada dua orang anak dan seorang isteri. Masya-Allah, cute. Dan begitu juga sekarang ni beliau bekerja, tugasnya, positionnya di Pejabat Mufti sebagai timbalan pengarah. Jadi kita panggil beliau. Silakan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz Irwan. Sudah masuk Ustaz? Fana tak pegang. Dengar? Dengar tak? Tak dengar. Patutlah. Dia tengah kat tab lain Kena kat tab lain. Cakap. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Alah, dia tak dengar. Okey, tak apa. Jadi mungkin boleh sambung? Tak dengar. Ustaz cek Ustaznya, Ustaz Irwan yang mic. Ada tak? Dia buka. Okay, while waiting for him, Ustaz Irwan dengar kita tak? Dengar kita? Boleh. Dengar kita? Okay, sekarang dengar. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Ahlan wa sahlan. Sikit lagi nak terbuka puasa tadi. Kita zoom sikit lah. Ini dia orang dia. Berpuasa. Macam sama tadi kat Mesir. Pasal kat dapur Ada intro. Mana boleh tunjuk gambar tu? Apalah, berkhidmat daripada dulu, masya-Allah. Masya-Allah. Tak adalah khidmat. Macam Ustaz dah sedia untuk nak buka puasa hari ni? Order je. Jangan menyusahkan. Orang mau. Okey, mana Ustaz Irwan? Ramadan Mubarak Jadi sama-sama Ramadan Mubarak semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita The Talking Dome pada hari ini. Bergema domnya hari ini. Sekejap
Itulah dom di the Pasir Ris punya dom ni kesunyian lah. Kita tak apa jadi kat masjid tu. Sih, dah lama tak pergi. Tahu apa jadi. Ingat tak lagi nak pergi? Perlu Apa? di-sanitize kan. Oh. Asalkan ingat nak pergi lagi okey lah. Betul juga. Alhamdulillah. 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 Agak lama juga kita tak pergi. Jadi Dan Ustaz, akan lama sikit. itulah sedih lah. Tapi tak apa, untuk nak mengubati perasaan rindu dan hati ni yang sedang gundah gulana, kita tengah bincang isu ni Ustaz. Isu semasa tengah ialah pasal home based business lah. Ramai daripada masyarakat kita terjejas. Mungkin Ustaz Irwan boleh mulakan sepatah dua kata, kata-kata semangat lah, atau apa, what is your take on this issue? Silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya beberapa hari yang lepas bila first time nampak tiba-tiba beberapa orang keluar di Facebook lah, di Instagram, macam dah mula orang marah-marah gitu. Saya kata ni pasal apa sebenarnya? Boleh cari. Jadi rupanya pasal tu. Kemudian bila keluar lagi keratan akhbar pula, saya pun nampak, yalah baru faham lah. Sebab memang ramai orang kita tidak dinafikan merupakan home base business man and woman lagi-lagi dah nak musim raya, orang yang bake kuih, keropok, macam-macam lah. Ramadan ni ada yang orang bisnes tingkat lah, pesanan untuk buka, dan banyak lagi lah. In fact saya pun ada beberapa orang saudara juga yang terjejas sebab mereka adalah orang yang menyediakan makanan untuk keluarga-keluarga yang bekerja atau mungkin tak ada bakat nak masak sangat lah Jadi yang buka, orang buatkan buka Ustaz. Dia buatkan buka. Jadi sekali order sampai sahur. Jadi memang tak nafikan lah, ramai kita terjejas dah lah dengan tak ada pasar malam ke bazar Ramadan yang orang boleh adakan pendapatan sampingan kan. Jadi kita faham dan kita pun boleh merasakan keperitan lah, sebab saudara mara kita, kawan-kawan kita juga yang terjejas, ya kan? Yes. Dan saya rasa nak memperkecilkan pun sukar untuk kita nak memperkecilkan. Sebab ini adalah mata pencarian orang. Ini pengharapan. Sebab in fact saya ada yang saya tahu sebab dia pada waktu ini dia sedang di lay off sebab disuruh ambil cuti wajib sebab tak ada bisnes dalam bidang penerbangan. Jadi dia baru nak start jual kuih lah, ingatkan Ramadan. Yes. Jadi pun terjejas jugalah. Dan itu sebab tu beberapa hari lepas ni sebenarnya dalam senyap saya minta kawan-kawan dan mana yang boleh lah. Pertama, berkat bulan Ramadan ni kita doakanlah mudah-mudahan mereka yang terjejas ini Allah Subhanahu Taala bantu dan Allah bukakan peluang yang lain untuk mereka cari rezeki, itu yang pertama. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah hilangkan kegundahan, kegelisahan yang mereka hadapi dalam hati mereka pada masa ini, yang mereka saja yang lebih tahulah. Itu yang pertama. Kedua, saya rasa pada masa sama untuk kita bantu sejauh mungkin lah kawan-kawan kita, family kita yang kita tahu mereka berhadapan keadaan ni, apa available packages assistance dekat luar yang boleh mereka manfaatkan. Tak kira lah apa-apa yang pemerintah baru-baru ni announcekan dapat 1,000 sebulan ke apa lagi tambahan lagi. Itu saya rasa pertama sambil kita nak cuba usahakan mudah-mudahan dapat pertimbangan pemerintah bagaimana, tapi kita harapkan mereka dapat secepat mungkin bantuan daripada bantuan pemerintah. Tu yang pertama dulu. At least ada orang kata penerus sedikit untuk bertahan berapa bulan ni. Itu penting. Sebab kita selalu ingat mudah tapi ada orang yang mungkin sebelum ni nak dapat $50, $40 satu hari, tu pun agak mencabar. Jadi kalau ada dapat bantuan pemerintah ni bagus jugalah, ringankan. Betul. Tapi tak tahu macam mana you all punya ada reaksi masyarakat dengan yang antum hadapilah, macam mana antum lihat, saksikan. Itu memang kira kebanyakan memang kira sebab macam Ustaz tadi cakap, kebanyakan kira memang mengharapkan ni diorang punya sole income kan. Macam kira yang susah juga. Tapi betul juga macam mana kita nak kena
kira siapa yang tak terjejas sangat macam betul-betul outreach to orang-orang gini lah untuk macam beri bantuan ataupun bilang orang bantuan yang ada, itu sangat penting sebab macam kadang-kadang orang terus rasakan macam terus everything dah hancur, dah tak ada harapan dan assistance pun dah tak ada, padahal kira masih adalah assistance, cuma nak kena banyakkan outreach to orang-orang gini lah, sangat penting lah saya rasa. Betul. Itu satu. Kedua, saya rasa tempoh hari rasanya Ustaz Maaz pun ada cerita pasal tentang Nabi Ayub kan, tentang cabaran yang Nabi Ayub hadapi. Saya rasa masa-masa ni adalah masa yang mana ramai orang terjejas. HBB, mereka yang buat bisnes di rumah terjejas. Asatizah, kawan-kawan asatizah kita juga ada yang tidak kurang juga yang terjejas sebab kelas-kelas ditutup. Ini belum lagi dengan kawan-kawan kita yang juga bertugas dalam bidang-bidang yang mana kedai terpaksa tutup, bisnes terpaksa tutup buat sementara waktu ini. Saya mengajak kita untuk kita selalu ingatlah kisah ataupun apa yang Nabi Ayub tanyakan kepada isteri, sebab masa tu kan Nabi Ayub dah kehilangan semua kan, dah hilang harta, hilang anak, hilang kesihatan, segala-galanya. Yang tinggal hanya iman dia. Kemudian isterinya kemudian dah tak tahan sangat lah sebab dah lama sangat tahan. Sahabat isteri tanya kepada suami, tak nak ke doa supaya Allah ringankan ujian ni, Allah angkat ujian ni. Nabi Ayub tanya ketika itu kan, Nabi Ayub kata, berapa lama kita senang? Berapa lama kita senang? Dalam bahagian tafsir menyebutkan, riwayat menyebutkan 80 tahun mereka senang. Kemudian berapa lama yang kita susah? Dalam satu riwayat Imam Bukhari diriwayatkan isteri jawab, kita susah 18 tahun. Maka Nabi Ayub kata, kalau macam tu aku malu nak minta dengan Allah. Bukan maksud kita memperkecilkan, tidak. Kepayahan, kesulitan, cabaran saudara mara kita, tidak. Cuma saya mohon kepada teman-teman kita, selama ini Allah Subhanahu Wa Taala mungkin telah kurniakan kepada kita peluang untuk cari rezeki dengan tidak begitu sempit, tidak begitu susah, tapi kali ini kita menghadapi cabaran lebih daripada sebelum-sebelum ini. Ingatlah, para anbiya mereka adalah orang yang Allah paling kasihi, tapi mereka pun tidak terlepas daripada cabaran kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan kesihatan seluruhnya. Dan kalau dalam kes Nabi Ayub, tiga-tiga sekali habis. Harta, anak, kesihatan, semua habis. Tapi beliau ketika itu berkata apa? Inni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah disentuh lagi, dia guna perkataan massaniya dhur. Aku ini telah disentuh oleh darurat ataupun kesulitan dan kesempitan. Dia tak guna, sebab adab dia dengan Allah, dia tak guna perkataan kau timpakan azab ke atas aku, kau timpakan kesihatan. Dia pakai perkataan massaniya dhur. Kau telah menyentuh aku, wa anta arhamur rahimin, dan kaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Saya rasa selama ini mungkin dia satu masa yang saya rasa ramai daripada kita kadang agak terpinga-pinga, agak mungkin lost, tak tahu nak buat apa lah sebab yalah, orang tak kita tengok anak-anak, kita pula tengok mata pencarian tak ada, kita risau sebagai breadwinner. Maka pada saat-saat ini saya mengajak kita teman-teman untuk kita sama-sama pertama kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu, minta, sebab Allah yang kurniakan kita sebelum ini, Allah akan kurniakan kita lagi selepas ini, dan Allah yang telah meminjamkan kita sebelum ini, Allah yang boleh bagi kita lagi lepas ini. Jadi minta dengan Allah dulu, sampai samping tu kita bantulah dan saudara mara kita untuk dapatkan akses kepada bantuan yang ada. Bahkan kalau dia lebih memerlukan on top of bantuan pemerintah, kalau dia boleh dapat bantuan daripada zakat dan sebagainya, silakan kita bantu mereka. Tampil kurang-kurangnya ada relief lah, temporary relief dia punya pendapatan tu. Kerana ramai yang memang terjejas teruk lah, keluarga-keluarga yang memang dia jadikan bisnes itu sebagai the only business atau pendapatan. Sebenarnya yang mungkin kita ketahui ada yang ibu tunggal, ada 5 anak kan, untuk nak menjana
Dan kita fahamlah mungkin selain daripada kita katakan tadi aspek kerohanian kembali kepada Tuhan, kemudian bantuan yang boleh kita dapat dekat luar, mungkin kita pun sebagai saudara mara yang kenal rapat mungkin dari sudut zakat Ustaz macam mana boleh tak kita berikan kepada saudara kita tu. Mungkin ada orang yang bertanya. Ya, betul. Saya rasa kalau pertama kita memang dianjurkan dalam agama pun kan ibda biman ta'ul. Kalau kita memang ada keluarga yang kita tahu mereka terjejas, mereka berada dalam kesempitan ketika ini, ya kan, mereka berada dalam kesusahan. Meskipun ada orang kata Ustaz, alah dia rumah 5 bilik apa, iyalah dia rumah 5 bilik, tapi kalau kita memang tahu keadaan dia sebelum ni cukup makan saja gaji dia, habis semua untuk bayar semuanya. Pada masa ni dalam keadaan dia tak ada pekerjaan, tak dapat nak buat bisnes daripada rumah dan sebagainya, ya kan, kita boleh consider dia sama ada termasuk dalam bahagian orang yang gharimin ke, orang yang berhutang sebagai contoh, sebab dia ada keperluan nak bayar hutang rumah, nak bayar bil air dan sebagainya, ya kan. Itu pertama. Dan untuk dia nak kadang-kadang mereka boleh termasuk pun dalam golongan miskin dan sebagainya, ya kan. Jadi kalau ada keluarga sendiri, kita may want to consider, kita tahu jelas orang ini memang boleh termasuk dalam asnaf yang 8 itu dalam Al-Quran, silakan kita nak bagikan, ya kan. Daripada dulu pun kita selalu ajar masyarakat nak bagi pada keluarga, silakan dulu, sebab itu yang kita tahu, ya kan. Cuma sahaja yang selebihnya atau sedikit sangkut. Ada kata keluarga tanggungan tak boleh berikan zakat. Macam mana tu? Tengok keluarga yang mana satu. Kalau keluarga anak, keluarga isteri tu tak kira lah. Tapi anak yang masih tinggal dengan kita. Tapi kalau mereka dah bukan yang boleh kita bantu bagaimana adik-beradik yang contoh. Yang macam mana? Contoh adik-beradik? Boleh. Boleh. Adik-beradik atau mungkin kita ada makcik-pakcik kita, sepupu kita. Jadi ni antara yang bukan immediate family yang berada bawah tanggungan kita biasanya. Jadi kita boleh consider untuk beri mereka. Dan pada masa yang sama, saya juga nak merayu pada masyarakat, pastikan sebahagian daripada zakat kita juga dibagikan sama ada bayar online melalui untuk masjid ke, untuk badan-badan persatuan yang lain, untuk madrasah yang ada mengumpul zakat. Jadi kita bagi-bagikan. Sebahagian untuk keluarga, sebahagian untuk institusi masyarakat yang lain. Ya kan, antaranya masjid, antaranya madrasah atau badan-badan rumah-rumah anak yatim sebagai contoh dan sebagainya lah. Bagi-bagikan lah total amount. Jadi kita total amount bagi-bagilah kan. Jadi bagi yang menonton ni mungkin ada kelebihan kan, kita simpati dengan nasib saudara mara kita yang HBB affected ni. Di sana, di luar sana pun ada beberapa pergerakan, maknanya crowdfunding sendiri yang saya bacalah berita. Mungkin kita boleh salurkan PayNow, jadi biar mereka uruskan. Dari sudut yang lain pun ada yang offer diorang punya kitchen, centralized kitchen tu diorang offer kan, letakkan barang yang berlebihan untuk orang yang tempah barang tu semua kena ambil tahu juga, dan kita sebagai yang ada kelebihan ni boleh dermakanlah, berikan sumbangan. Saya rasa sebenarnya dalam masa-masa ini yang maksudnya ada idza daqal amr tu, kita boleh itasak benda yang lain, kita boleh luaskan benda yang lain. Sebagai contoh lah, kalau sebelum ni Central Kitchen macam sama sebut tadi kan, Central Kitchen memang sebelum ni company-company tu saja. Tapi mungkin dengan ada ini kita boleh kreatif bagaimana boleh share dan sebagainya resources dalam masyarakat kita sebagai contoh. Ya kan? Sekarang lebih lagi daripada masa-masa yang lain, peluang yang baik untuk kita sebagai sebuah masyarakat get kreatif bagaimana nak kongsi resources kita. Saya rasa banyak juga yang memang take this opportunity untuk macam do collaborations lah, come up with macam inisiatif yang banyak, inisiatif sendiri baru, and crowdfunding semua macam banyak jugalah. Macam saya rasa cuma kita memang nak kena push lagi kita punya outreach tu lah, saya rasa paling penting. So tak ramai orang masih tahu macam, atau sebab orang-orang yang terjejas ni kadang-kadang orang lagi in the group of people yang memang tak dapat benda-benda, tahu benda-benda gini, tak tahu banyak assistance.
So kita nak kena bantu untuk beritahu mereka lah seperti. I think satu, kita melalui platform seperti Talking Dome ni kita cuba sebarkan seluas mungkin, maknanya information, maklumat yang berguna untuk mereka gunakan. Kan tu yang pertama lah. Tapi masa yang sama juga saya rasa selain daripada sokongan kerohanian, sokongan ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang sokongan semangat juga perlu. Sebab saya tahu ada orang yang memang dalam keadaan macam ni, dia emosi dia amat terganggu, tekanan dia agak hebat lah untuk dia. Ada yang sampai kemurungan pun, fall into depression dan sebagainya. Lagi duduk rumah je gini. Betul, lagi-lagi mungkin orang yang dah berumur. Sebagai contoh saya tahu ada kadang dulu ada yang nenek-nenek memang dia kalau datang bulan Ramadan tu lah masa dia buat rempeyek lah, tumpi lah. Jadi dia lebih aktif. Dia lebih aktif. Itu kira macam dia punya outlet untuk dia tak boring kat rumah duduk seorang. Aktiviti lah. Aktiviti juga. But now sekarang dah tak boleh itu. Bukan setakat aktiviti home base, tapi dulu orang-orang tua kita ni masjid lah tempat dia luangkan masa waktu Ramadan. Jadi bayangkan buntu apa nak buat kat rumah. Memang boleh tarawih tapi not the same. Bubur tak ada je, semua dah out. Halo. Bubur ada pihak-pihak lain kasih percuma juga. Masih ada lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok episod ni semua kan, dia menekankan satu benda tau. We as humans are social animals. Maknanya kita nak kena berkumpul. Yeah. Seorang-seorang, tak boleh nak asingkan diri. Bila ada macam itu kan, sebab tu ada hikmah bermasyarakat, hikmah berjamaah, hikmah berkumpul, ya kan. Sebelum ni ada. Jadi sebab tu mungkin ni platform seperti ni berguna sebab dia bantu untuk kita sama-sama. Kalau tidak kita tak boleh sangat pun. Tak rasa kumpul balik jadi macam mana nak bantu berkumpul lah. Macam sekarang lah, kita tak berkumpul fizikal tapi roh kita. Kita bertemu di alam maya. Alam maya, betul-betul. Alam lain. Baik Ustaz, ada lagi tentang isu ni sebelum kita pindah ke isu yang kedua? Boleh. Saya rasa dan satu lagi, dalam kita marah-marah ni kan, hari tu contohnya bila Abang Sunyi adakan program tu kan, adalah dekat saya tengok dekat 120 lebih ribu komen. Banyak betul. Nak tu kalau buat buku dah tak tahu berapa ribu page katanya. Dia melahirkan, dia jadi tempat untuk orang melahirkan kemarahan. Saya faham. Dia macam bashing session lah. Yalah, kita sebagai manusia kan, orang tak kita kalau terjejas macam tu, terus kita mengamuk, kita marah. Memang tak nafikan kita manusia mesti marah. Cuma sekarang dah marah kan hari tu. Sekarang dah masanya untuk kita bergerak ke depan pula, nak cari jalan macam mana nak cari jalan keluar. Cukuplah hari tu dah marah kan, okeylah dah alhamdulillah dah marah dah puas. Ni Ramadan dah nak dekat tengah-tengah dah nak masuk seminggu Ramadan ni dan sebagainya. Kembali balik, ingatkan diri sesungguhnya saya berpuasa banyak-banyak. Dia dah agak nak marah. Sebab ada orang masih belum habis lagi marah dia, saya faham. Susah orang nak maafkan seseorang Yalah, kita saya tidak Ustaz, dia marah. Betul, dia marah ni pasal mostly because of pendapatan lah. Dia macam korban. Aku memang gunakan waktu korban ni untuk aku punya yearly punya annual income. So ni sekarang Ramadan 1, nombor 2 nak kad raya, nombor 3 order semua dah masuk tau ni, barang semua dah beli. Dan benda ni jadi. So dia rasa wajar untuk dia rasa down, tapi dia tak boleh salahkan sangat. 1, because it is a law. Nombor 2, lebih orang yang beriman tu dia akan lebih kepada Allah Allah boleh je jadi law ni jadi lepas raya. Ini memang dandan bulan Ramadan benda ni jadi. Macam masa kat lah, aku tak takut lah. Memang masya-Allah. So dan satu lagi, kalau apa ni bila kita dah nampak keadaan demikian kan, kita dah rasakan bahawa kita
dah puas marah semula dah marah semua. Ingat balik semula Ramadan ini apa cara terbaik untuk kita kerjasamalah dengan yang lain dengan cara yang mengikut undang-undang, tapi masa yang sama boleh mendapatkan pendapatan. Saya rasa kita, dan untuk customer alhamdulillah nampaknya ramai daripada kalangan customer yang dah buat booking dengan home base business owners mereka pun ada yang faham, ada yang mungkin rasa macam a bit uncomfortable, saya juga faham lah. Tapi kalau kita tak perlu nak claim atau minta daripada orang sekarang, okay lah, kasihlah leeway sikit. Mungkin lepas raya kek datang lambat sikit ke, kuih datang lambat sikit ke. Raya pun lambat Ustaz. Raya pun tak raya sangat lah kan. Seminggu. Saya rasa orang akan hari raya juga walaupun hari ke-10. Dia tak meriah lah. Betul. Allah. Ya. So kalau kuih setiap hari Jumaat kan hari raya. Tapi macam Ana Ustaz, Ana pun buatlah kecil-kecilan home base juga, biskut. Bukan nak promote, bukan nak buy airtime. Tapi almost 99% semua tak cancel lah. Alhamdulillah, diorang pun faham keadaan. Jadi ada yang sanggup. Tak apalah. Postpone lah. Maknanya collection tu lambat, delivery lambat, tak kisah hari raya ke-10 pun tak apa. Memang diorang pun faham lah. Jadi kita harapkan juga kepada semua pembeli-pembeli pun fahamlah keadaan buyers lah. Sellers lah. Sellers betul. Jadi Satu sebenarnya lagi, dapat pahala. Kalau dapat kita pahala. tahu orang berhutang dengan kita lambatkan pembayaran atau pelangsayan hutang orang tu kepada kita. Setiap hari kita melambatkannya seolah-olah kita ini mendapat pahala bersedekah dengannya kan. Jadi mudah-mudahan kita lambatkan sikit delivery orang, tak apalah, kita dapat niatkan kita bantu orang tu je lah. Masya Allah. So Ana teringat juga yang khutbah last week pasal baik sangka dengan Tuhan. Kadang-kadang memang sempitkan rezeki kita buat masa ini untuk kita muhasabah lah. Macam Ustaz kata waktu kita senang, waktu kita untung kan. Jadi bila ada masa rezeki itu diberikan kepada lain, masa dengan keluarga ke, kesihatan tu semua rezeki yang kita tak nampak. Dia disempitkan rezeki dari sudut pendapatan tu, tapi rezeki banyak, luas. Dia macam apa tahu, macam kita main mixer lah. Mixer saya kat sini kan. Jadi nak buat lagu tu sedap, dia kena ada kala naikkan bass, ada kala turunkan bass. Jadi Allah tahan yang ni sikit, yang naik, yang lain Allah kasih. Nanti Allah tahan yang ni pula Allah naikkan lepas Covid. InsyaAllah rezeki datang balik. Yakinlah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi sambil-sambil kita di rumah, mungkin ada yang belum ada kerja, belum dapat peluang kerja. Mungkin insya-Allah nak bagi kita lebih masa dengan keluarga. Sebab selalunya saya pernah cakap dengan kawan hari tu. Saya kata kita kadang-kadang terlalu on default mode, yang mana kita kerja hari-hari, kerja sampai kita terlupa kenapa kita kerja dan untuk apa kita kerja. Kita kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Jadi ada family, mana dapat kita raikanlah masa dengan family. Tapi kita pun dah diberikan assurance kan daripada kerajaan ni. Rules disallowing home bakers from operating may be eased if COVID-19 community transmission numbers go down. Jadi inilah kita punya objektif. Kita nak semua faham. Bukan tak kasih semua nikah, bukan tak kasih orang tak buat kuih kat rumah kan. Tapi kerana ni kita nak, it's a community effort lah to nak bring the number down. Mudah-mudahan lagi cepat kita buat usahakan ni, nombor lebih cepat turun. Bolehlah ada perubahan lebih cepat lagi. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita pergi commercial break pun baiklah kan. Sekejap je, 1 minit insyaAllah. 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Today, I'll be sharing about sadaqah in Ramadan. Sadaqah is an act of giving something out of kindness, religious duty or generosity. It helps to strengthen love, understanding, mutual support and brotherhood between rich and poor. It is a very important part in Islam and is even more significant during Ramadan. Giving sadaqah provides blessings to others. The Prophet ﷺ is the most generous of all the people, and he used to be more generous in the months of Ramadan. Islam always advises its followers to give charity or sadaqah during the months of Ramadan. So, what type of sadaqah should we contribute? Number 1,
make an intention for this Ramadan to donate. Each amount you donate, insyaAllah, you will be earning some rewards from Allah Subhanahu Wa Taala. Number 2, do you know by giving a simple smile is part of sadaqah? Rasulullah SAW says, every good is charity. Indeed, among the good is to meet your brother with a smiling face. Number 3, volunteering. Take some time out and volunteer at your local organisation or even at the mosque. By simply helping preparing for the iftar. An extra hand for this Ramadan is much appreciated. Thank you for watching. Follow us on Facebook and Instagram. #Istighfar Reminders. Ramadan. #Istighfar Ramadan. Assalamualaikum. Oh, itu disclaimer lah, diambil pada tahun lepas. Jadi tak ada contoh nak Recording tak ada masjid untuk nak sebelum COVID. tak ada, ni last year Ramadan punya. Oh, jadi bolehlah volunteer kat masjid Bila dah buka? Ustaz Lufi. Bila dah buka insyaAllah. InsyaAllah pada sekarang kita ada lagi satu topik yang dibincangkan sebab kita lihat baru-baru ini kecoh juga di Facebook ataupun diperbualkan juga. Itu last week awal Ramadan ataupun sebelum Ramadan tentang mana ada perbincangan lah ataupun menghangat isu tentang riak, sombong bila kita post dekat Facebook, kita buat charity ke, kita buat amal seolah-olah macam menunjuk-nunjuk kebaikan. Padahal dalam Islam ataupun tidak dianjurkan ataupun tidak dianjurkan lah macam untuk bila kita buat baik tu kita tunjuk-tunjuk, bila kita buat baik tu kita bilang semua orang dia punya kebaikan dia, macam pahala akan kurang. So tu yang macam masyarakat kita pula dah terbiasa dengan post-post di Facebook dan sebagainya. Tapi orang confused. So tu yang kita nak berikan panduan ataupun berikan pencerahan tentang macam sampai bila yang kita boleh post, sampai bila yang kita tak boleh post lah, ataupun part mana tu kita dah jadi level riak atau part mana kita level yang masih okey, boleh masih dalam panduan agama. Itulah. Dia nak discuss. Kecoh dia dekat Singapura Ustaz Lufi. Kecoh dia yang saya tahu di Malaysia lah. Tapi dia punya tempias masuk Singapura sikit. Jadi orang dah start question boleh ke tak sebab hari tu orang ni buat gini, hari tu orang ni macam kasih iftar. Hari tu orang ni bila kasih iftar dia pun ambil gambar post dan sebagainya. So dia konsep tu walaupun dia punya kekecohan di negeri lain tapi dia punya amalan tu di seluruh dunia lah. Maknanya memang dah masyhur orang bila buat baik diorang kongsi dengan different matlamat dan juga niat dan juga objektif masing-masing yang berbeza lah mungkin. Jadi kita nak tahu macam dia punya guidelines lah ataupun panduan supaya kita tak terjejas. Dia kongsi tapi bukan Chinese New Year lah. Dia berkongsi. Yalah. Jadi nak tanyakan kepada Ustaz panduan dia macam mana ni. Sekarang cerita dia saya nak tolong orang. Saya memang saya tak ada niat nak tunjukkan tapi saya memang ada PA saya ambil gambar saya, memang saya muatkan ke atas untuk beri semangat kepada orang lain. Orang tak boleh judge isi hati saya. Orang tak tahu. Walaupun saya nak riak, dia tak boleh cakap saya nak riak. Dia tak ada bukti. Dia kalau bawa saya pergi the court of law. Dasar. Jadi boleh tak boleh, lagi-lagi dengan zaman sekarang, Instagram, Facebook, Twitter, social media, even walaupun aku nak buat sendiri pun berita pula tangkap. Tengok aku tengah kasih-kasih orang nak jadikan benda ni story. How is it? How do we go about that? Saya rasa tadi bila you all dah mula cakap tu dah ada dah jawapan dia kan? Belum. Jawapan dia belum actually. Okay lah. Point number one. Saya rasa kita start dengan umum dulu lah. Kita start dengan umum. Apa prinsip umum bila kita beramal dan bagaimana ia boleh terjejas oleh yang namanya riak. Pertama kita maksud riak itu adalah apabila kita menzahirkan suatu perkara dengan niat tertentu yang tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Sebab itu tadi Ustaz Lutfi dah sebut banyak kali, orang ni buat kebaikan ni tapi dia ada matlamat yang berbeza-beza, tujuan yang berbeza-beza, ya kan? Bahkan dalam agama pun kita diajar ada banyak
perkara yang kita boleh lakukan bila terima suatu nikmat. Kita ada kelebihan sebagai contoh, ya kan. Satu adalah kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu pertama. Tapi ada juga ayat yang mana Allah ingatkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya kan, maka beritakan atau ceritakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, ya kan. Tapi itu umum, secara umum ya, secara umum. Cuma saja tapi sekarang ada istilah yang namanya, contohlah humble bragging. Betul. Humble bragging. Dia meletak tasbih di atas sejadah jam 3 pagi. Marilah kita bertahajud. Apa dah? Afwan. Teruskan. Dah berapa juz tu, Ustaz Nazif? Salah. Jadi, kalau dia letak macam tu, tujuannya humble bragging. Dia nak humble tapi dia nak brag. Macam tu lah. Subtle lah. Akhirnya dia kembali pada niat orang tu kan. Ada orang yang memang niat dia jujur. Niat dia saja nak tunjuk orang, mudah-mudahan orang dapat inspirasi, orang dapat semangat nak buat macam saya atau lebih baik lagi daripada saya. Dan saya ada nikmat ni, saya ada nikmat masa, saya ada nikmat kelebihan harta, saya bagi. Mudah-mudahan orang pun rasa, oh aku ada lebih, aku ikut dia jugalah bagi. Kan ini termasuk dalam hadis yang masyhur yang kita selalu dengar, yang tentang mana Nabi sebutkan, man sanna sunnata khairin, siapa yang membiasakan satu ikutan atau kebiasaan yang baik, kemudian orang mengikutnya, maka baginya pahala melakukan kebaikan itu dan juga pahala orang-orang yang mengikutkan atau yang ikut kita melakukan kebaikan seperti dia, ya kan? Jadi berdasarkan hadis, pay forward semua tak punya masalah. Kita nak memberi inspirasi pada orang. Akhirnya, saya pun dulu macam, apalah orang-orang ni asyik tunjuk gambar dia sembahyang tarawih dengan family lah, tunjuk dia sembahyang subuh dengan tak tahu siapa lah, kan. Pergi masjid lah, macam tak nak tahulah, macam gitu lah. Tapi kadang-kadang apa tu Ustaz Nazif? Solat sambil ni. Contoh. Solat. Tawaf, jangan ambil video. Tawaf video banyak. Banyak. Ya. Banyak. Kalau gini Ustaz Nazif. Allah. Apa? Mari kita tanya empunya lah. Empunya. Saya memang sengaja biar panas orang. Astagfirullahalazim. Apa tujuan untuk kongsikan di media sosial? Live Tak lah. Tujuan saya adalah untuk memberi semangat. Benda ni boleh buat selain daripada asyik anak-anak makan ke, anak-anak main-main ke, anak-anak pun bersiap untuk solat, bukan baju superhero je, tapi ada baju time solat, adakan ruangan solat, bi'ah dia. Macam mana? Saya tak tahu kamera. Saya suka tengok muka saya. Saya tengok muka saya tu, tak tengok kamera. Kamera saya segan tengok kamera. Ini tepat. Kan semua dah balik. Anda semua dah balik. Jadi interesting ada spot solat tarawih mihrab Nazif. Saya lah, masya-Allah. Kita adakan ruangan iktikaf. Kita tengok contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, dia bila dia melakukan sesuatu itu kenapa? Untuk apa? Untuk nak ajar orang, untuk nak tunjukkan orang boleh atau tidak. Ya kan? Takkan kita nak kata Rasulullah SAW pun riak juga. Tak mungkin. Good perspective. Education lah kita. Betul. Kalau tengok bergantung pada apa tujuan masing-masing, ya kan. Dulu pun masa mula-mula lah bila tengok-tengok orang dekat Facebook macam ni ke dekat social media, kadang terbayang tak baguslah macam ni, nak macam tunjuk-tunjuknya riak tau. Tapi bila tanya balik, kita tahu ke isi hati dia betul-betul. Siapa kita, ya kan. Kita doakan yang baik, kita doakan mudah-mudahan apa yang dia buat tu membawa kebaikan. Tapi untuk kita cakap dengan orang langsung, jangan tunjukkan kebaikan pun, orang, kita manusia, kita mesti nak tengok contoh live, fizikal orang tu. Sebab tu sunnah tu ada macam tu. Sebab tu sunnah Rasulullah bukan qaul, bukan perkataan, tapi perbuatan, tapi penolakan Rasulullah, penerimaan Rasulullah, semua. Tak adalah kata kan.
Betul. Ustaz Wan, atau perasan ni musim CB dulu yang ada sebagian asatiza kita segan untuk nak keluar berhadapan dengan kamera, nak kasih ceramah. Sekarang dah we are really forced to do, macam seolah-olah dah terpaksa buat. Dah tak ada lagi aspek-aspek malu ke riak ke. Saya rasa it is the way lah. Dia jadi dah ubah dia punya. Satu norma. Dulu kita tak terbayang sangat kita boleh buat macam ni online kan, bual-bual sangat. Pasti undangan ceramah masjid. Itulah. Yang kali buat gini pun dah settle Ustaz. Boleh pakai kain melekat je. Relax. Ustaz, okay, saya ada soalan juga. Kira kadang-kadang tadi kira maknanya bila kita tunjuk tu untuk memberi motivasi dan sebagainya. Tapi kadang kita post memang semua orang buat. Contohnya macam solat tarawih ni semua orang buat. Tapi kita post disebabkan kita rasa macam happy dengan perbuatan kita. Tapi dia macam aku macam alhamdulillah aku buat benda yang baik. So aku nak kongsikan this happiness. Tapi macam happiness tu kadang-kadang ditafsirkan sebagai bangga lah. Kita bangga dengan kebaikan kita sampai kita nak post. So tu macam boleh ke tak macam itu? Betul. Saya rasa yang tadi macam saya katakan dalam ayat dalam surah Duha kan Allah sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mungkin ada orang, aku dah biasalah selama 30, 40, 50 tahun yang lalu ni sembahyang tarawih ni tak ada benda lah. Tapi untuk sebahagian orang, inilah kali pertama mungkin dia jadi imam di rumah dengan keluarga sebagai contoh. Dan dia gembira. Dia gembira sangat, dia nak beritahu orang, alhamdulillah saya dapat ni. Tak ada niat pun nak tunjuk apa-apa kan. Jadi akhirnya yang penentunya adalah antara kita dengan Allah sebenarnya. Tak ada orang lain yang boleh kata orang ni sombong ataupun tidak, walaupun kadang-kadang boleh nampak humble bragging, tapi tak apalah. Cerita lain. Betul. Tapi saya rasa dia kena letak hashtag jangan kecam. Jangan kecam saya. Dan jangan tidak riak KK. Tidak riak. Simple je. Tidak riak. Cuma satu nak kena jaga jugalah dalam kita nak tunjukkan kita bantu orang ke dan sebagainya. Jangan sampai kita pula kita seolah-olah Allah pesan dalam Al-Quran kan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rosakkan sedekah kamu dengan satu kamu menyebut-nyebut tentangnya dalam arti kata ungkit-ungkit, atau kedua kita bil adha. Adha ni memburukkan boleh banyak cara. Antaranya kita kasih beras kat orang, kita tayang satu dunia, tak minta izin orang yang kita bagi. Malu jatuh dia punya air muka dia. Ya kan? Kadang-kadang kita semangat kalau tolong orang, saya tolong keluarga susah, hari ni saya hantar, ambil gambar semua. Tapi orang tu ada harga diri, jadi kena minta izin dulu. Kadang-kadang jadi kalau libatkan kita sendiri dengan keluarga tak apa. Tapi kalau orang luar, tolong minta izin dulu. Betul. Orang panggil tu consent. Ya, sama. Kalau tak adalah pasal aib-aib tu pun perlu dipelihara. Kadang-kadang boleh minta izin lah kalau ada libatkan pihak ketiga, pihak yang kita nak berikan bantuan tu mesti ada keizinan. Betul. Sebab dia ada kena harga diri orang kan, maruah orang lagi bila menerima. Lagi musim-musim sekarang ni saya difahamkan sebagai contoh. Ada orang dia berada dalam kesempitan sebab dia tak ada pekerjaan dan sebagainya. Tapi dia malu. Dia malu nak terima bantuan. Dia malu nak minta bantuan. Sebab yalah harga diri dia kan, masing-masing orang ada harga diri masing-masing. Ada orang yang tak kisah, dia boleh minta aje. Tapi ada orang yang dia lebih malu lagi sebab dia tak pernah minta. Jadi pun nak kena fikir macam mana kita boleh sampaikan bantuan, the last mile delivery, tanpa kita kemudian menjatuhkan maruah orang atau membuat orang rasa tak selesa menerima kebaikan. Itu pun kena jaga. Kadang-kadang kita tak sadar kan. Kita macam ni kita nak, saya tak ada niat apa-apa, tak ada niat apa-apa. Yalah, kita tak ada niat apa-apa tapi kita menjejas orang lain. Mungkin boleh baca sikit komen orang. Salam, betul Ustaz Irwan. Kami sokong sangat-sangat perkara agama mudah dilupa dan diremeh-remehkan sebab zaman-zaman materialistik sekarang, asalkan innamal a'malu binniyat. Kan? Maaf banyak-banyak mencelah. Oi, bukan main aja ni. Ni orang kuat istighfar .
Sekejap lagi nak puasa aja. Jangan buka puasa sekarang pula. Hey. Okey, ada apa tu? Itu ada background. Ada background. Jap. Oh, from home. Keindahan from home. Macam-macam sound ada kat background. Itulah. Apa dia Ustaz? Silakan. Jadi ada orang pun pernah tanya, jadi Ustaz, kita nak galakkan ke orang terus buat macam ni, tunjuk-tunjuk? Sebab bukan ke orang patut kita nasihatkan orang supaya orang sembunyikan amalan baik dia sebagainya kan, yang orang kata sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu dan sebagainya. Ini satu dunia tahu. Kan? Saya rasa dia ada masa dan ketika sedekah atau amalan kebaikan kita itu tujuannya untuk memberi inspirasi. Tapi ada masa dan ketikanya kita sembunyikan. Contoh, yang kita tunjuk cuma $1,000 yang kita bagi. Yang kita tak tunjuk lagi $200,000 yang kita bagi. Yang kita tunjuk satu kali yang tarawih. Yang kita tak tunjuk lagi berapa puluh tahun sembahyang tarawih. Jadi kita balancekan lah. Kita balancekan antara yang ditunjuk tu tidak sebanyak yang tak ditunjuk. Jangan lebih banyak tunjuk dari buat. Yang ditunjuk itu je yang satu-satu dia buat. Baru start dah terus dah. Itu biasanya kalau exercise tau. Baru start exercise dah ambil gambar. Betul. Sama kita. Gambar kasut. Dia tunjuk dah siap baru jadi. Gambar skipping rope lah, gambar kasut lah. Tapi saya setujulah dengan apa Ustaz Irwan katakan semua, masya-Allah tabarakallah. Dan juga antaranya adalah kalau tak tunjuk pun tak apa. Bukan kerana semua orang tunjuk kita kena tunjuk. Tidak. Kadang-kadang pun nak kena elak juga daripada ainnya dan sebagainya, which is benda ni wujud. Perlu bentengannya tetap ada, amalannya perlu ada, wirid-wiridnya perlu jaga. Ini juga membantu sedikit sebanyak. Kerana dalam erti kata yang kita tak tahu, orang tak tahu niat kita, orang yang kadang-kadang tengok tu pun dia tak tahu yang mungkin dia terasa sesuatu. Padahal tak ada apa-apa, tapi ada benda yang buat dia rasa sesuatu, dah tu ain kepada yang lain. Wallahualam. Which is happening jugalah dengan zaman ain tu social media ni. Kawan itu Ustaz Maas. Dia kalau agama Maas yang gurau sama saya. Oh, pandai kau. Ain tu mata. Aduh. Betul lah Ustaz. Explain sikit ain tu apa? Ain tu is apa? Ain apa? Nikmat lah. Nikmat tu boleh dijatuhkan lah. Boleh hilang disebabkan ada orang yang tegur ada orang bukan dengki apa? Pandangan hasad. Ya, betul. Jelingan lah, orang kata jelingan hasad perang. Kan kalau kita orang-orang Melayu dulu kan, kalau orang cakap bila bawa baby, alamak jangan ramai-ramai cakap, nanti kena mata orang, nanti demam baby. Mata orang dia panggil. Memang ada orang Melayu dalam kita punya budaya pun panggil mata, kena mata orang. Ain kan? So dulu baby dia letak celak kat sini ke apa, kasih tak lawa. Orang baru nak puji, cute-nya baby dah tak jadi. Terus stop. Tak cantik lah baby ni. Itu lah. Ada orang sengaja kasih tak cantik baby. Jadi orang tak tegur-tegur. Bila orang tegur cantik, kadang bila orang sebut kita baiklah, baguslah, takut kadang-kala satu kita yang niat asalnya baik pun jadi niat seronok jadi itu ada risiko. Kalau kita nak tunjuk, kita tahu macam Ustaz Nazir sebut tadi, ada risiko yang Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Okey. Apa tu? Itu dah nak sama asli apa Ustaz? Oh, sorry. Ustaz ni sambung kat speaker Kita nak tengok video ni. Ya kan ain tadi. Seram. Ini ada satu video ni. Video tak boleh Nazir censored Boleh. On je. Sudah. Alright, dia ada satu kita.
Astagfirullahaladzim. Ada Jadi, kita Ustaz Irwan, work from home macam inilah. Ustaz Irwan, kita Ustaz, jangan dah tarik, bincangkan dah. Jangan tarik saya punya ni. Ni saya dapat dari Ustaz Zaid. Ustaz Zaid dia post, saya kembas lah. Jadi tarik kita dua lah. Filter. Saya pun buat juga. Isu ni kita dah discuss lah waktu last punya Facebook Live Show. tentang Ghana punya culture. Semakin trending Betul lah. Cuma lepas ni tak mau tanya, please boleh buat ke tidak? Kita boleh buat. Oh. Aduh. Wait, jangan. Okey Ustaz Irwan, kita dah kita janji setengah jam ni, tapi dah lebih ni Ustaz Afwan terima kasih. No problem. Lama tak jumpa. Alhamdulillah, insya-Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Doakan Syukran, semua. Ustaz. Mudah-mudahan Ramadan Sama-sama doa, insya-Allah. Mudah-mudahan yang susah juga dibantu InsyaAllah. Allah. Yang menghadapi ujian diringankan Allah. Yang mempunyai Amin. kegelisahan dan keresahan, Allah ringankan dan hilangkan kegusaran daripada mereka. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan kebahagiaan, dengan ketenangan dalam Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan dan pemeliharaan daripada sebarang anasir keburukan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita semua. Allah berikan kita kekuatan, insya-Allah. Terima kasih Talking Dome. Amin. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Baik, Sudi kita mampir. akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Dah lama aku tak pergi belajar dekat masjid. Kenapa, Pak? Yelah, kau tu ber-Netflix, Money Heist apa. Bapak ni dah lama tak belajar kuliah kat masjid tu. Pak, banyak ada sekarang kat Facebook. Semua dah online. Senang aja. Cinca? Kenapa kau tak bilang bapak dari tu? Sini ajar bapak macam mana? Senang je Pak. Pak pergi Facebook, search masjid yang Pak nak. Ni Masjid Al-Istighfar. Nampak? Semua Asatizah dah post dah Pak. Tinggal nak search saja. Kau pun janganlah set Netflix saja. Tengok ni kuliah. Ya Pak, ya Pak. Ya. Baik. Jinja? Jinja. Ustaz Irwan dia masih ada dekat ni tau, Glassdoor. Jadi Ustaz Irwan nak join balik ke macam mana? Panggil langsung sampai Baik habis. Kat baik door. Tak apa. Tak Pulang. apa. Mana? Ustaz dah reply. Tak apa. Dia cakap apa? Okey. Tak apa. Tak apa. Okey. Tak masak Bila Ustaz ada kita segan. Banyak lagi benda yang unfiltered. Cik balik. Dia nak mula masak lah tadi. Oh nak masak, masya-Allah. Itulah kita dah cakap tadi dia pandai masak. Dia action je. Betul. InsyaAllah. Okey, sekarang kita ke segmen terakhir lah iaitu tentang apa? Dakwah. Nak main? Tak tahu. Ingat lah. Dah makin haus. Itulah haus dah. Macam mana? Kalau tak ada orang komen. Tanya komen dah. Tahu siapa tapi nak ada komen ke apa? Tanya. Tapi ada satu ni, ada soalan. Ni saya boleh jawab. Mungkin Assalamualaikum semua. Ingin tahu ada kala ada juga memberi hadiah dari kias sebagai sedekah atau memang ia hadiah. Adakah perbezaan antara hadiah dengan sedekah ni? Sedekah sama Az. Saya baca, saya jawab. Ya Allah. Okey kepada Tuan Iskandar Ramli. Hadiah tu is sedekah. Sedekah tu is hadiah. Hadiah kan kita kasih dengan seikhlas kita tanpa ada imbalan, maknanya tanpa ada return. So sedekah is according to that juga definition lah. So sedekah is luas, sedekah perkara yang kamu kasih sama ada orang tu perlukan ataupun tidak, itu sebagai sedekah. Perkataan sedekah tu ambil daripada sedekah, maknanya ikhlas dan juga hati kamu membenarkan, dan amalan kamu tu bila kita kasih dia reflect kita punya hati yang ikhlas, tu sedekah. Jadi tak ada perbezaan, dua-dua sama, ya. Jangan tak expect untuk dapat balik lah kira. Kita kasih hadiah, harap dia ni macam kita sekarang kasih banyak jiran-jiran makan. Kita bila nak kasih tu jangan expect orang kasih balik makan. Kita expect diorang tak kasih balik je, kasih balik pinggan kosong je. Janganlah macam itu Kan ada yang macam gitu. Betul. Kena kasih, tapi automatik lah kira. Kalau kita pun ada lebih, kita kongsikan dengan jiran-jiran dan sebagainya. Contactless lah, jangan sampai ada contact kena saman nanti.
Sangkut kat pintu je. Lagi Apa komen? ceritanya? Dah tak ada lagi lah semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Sikit. Amin. Banyak tangan berdoa. Tapi Alhamdulillah, saya rasa tadi best juga. Ini banyak-banyak, insyaAllah banyak input daripada Ustaz Irwan. Pencerahan yang Masya-Allah. Jadi clear for kita semua lah insya-Allah. Jadi kita mendapat guideline bila kita nak buat baik, bila kita macam betul lah bila cakap lepas tu bila kita ada nikmat tu kita kongsikan happiness tu. Sebenarnya Allah sini kata amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kita betul-betul share lah happiness tu, semoga ada kebaikannya. Penting hati kita pun kita jagalah daripada terkeluar daripada buat sifat riak dan sombong. Nak jaga hati pun nak kena kira didik hati Ustaz. Didik hati kita. Baik, insya-Allah. Baik. Ustaz Nazim mungkin ada kata-kata terakhir nasihat untuk kita semua. Kata-kata terakhir tak adalah. Kita semua masih berpuasa. 6 hari daripada Ramadan telah pergi dan tidak akan kembali lagi untuk tahun 2020. Itu satu. Jadi kita hanya tinggal 24 hari. Tapi 24 hari ni akan berlalu. Saya personally saya rasa Ramadan work from home ni cepat sangat masa berlalu. Betul. Kalau kat masjid tu macam banyak benda boleh buat. Tapi kalau dekat sini macam sekejap-sekejap tu pun Alhamdulillah ada program Cinta Al-Quran tu. Jadi terasa manfaatnya lah Alhamdulillah. Selain daripada itu macam cepat dah buka. Tarawih, sahur. Cepat sangat Masya Allah, Tabarakallah. Jadi risau Ramadan tu lalu begitu pantas. Dan dengan itu manfaatkanlah waktu-waktunya selain daripada membaca Al-Quran, banyak berzikir, berselawat dan juga baca buku lah. Jarang orang cakap pasal baca buku. Buku yang terkini adalah daripada bekas mufti kita, secubit kuasa. Mana tunjukkan sikit. Tercukup rasa. Ada kat luar lah. Allah. Dia taruh hak cipta semua. Jadi tak boleh nak tunjuk. Dah lama. Jadi memang Masya Allah dia tulis dengan cara yang begitu cantik sekali sebagai macam orang sedang bercerita. And kisah-kisah dia memang menarik and memang mencubit habis lah. Memang daripada sebelum Ramadan ke Ramadan. Saya baru kat sana ni masih dalam Ramadan bercerita. So memang dapatkan di Shopee ada. Shopee tuliskan tajuk bukunya, insyaAllah dapatlah dalam kurang seminggu akan sampai ke rumah anda lah. It's a good read for bulan Ramadan. Masya Allah. Itu daripada saya lah. Wallahualam. Sila. Wallahualam. Daripada saya jangan lepaskanlah untuk menderma ke masjid lah. Pasal sekarang kan bulan Ramadan ni digandakan pahala kita. Kita berikan sokongan lah kepada masjid juga. Kalau anda nak derma ada 4 cara. Yang pertama scan QR code online. Kemudian yang kedua bank transfer to OCBC, ni number dia. Dan yang ketiga PayNow, dan yang keempat QR code tu lah untuk donation. Screenshot lah. Okay, siapa yang tengah tengok boleh screenshot ni dan simpan. Boleh screenshot. Ya. Okay. Kalau tak mau boleh terus saja kita punya, boleh follow kita punya Facebook. Siapa mungkin yang follow lah Facebook kita. Kita ada harian, kita ada daily Islamic content, kita ada kuliah dan kita juga ada pembaca Al-Quran pada almost setiap waktu daripada Al-Fadhil Ustaz Nazi sendiri. Siapa ingin follow untuk baca Al-Quran bersama, dan juga kita ada di Instagram Media Istighfar, juga ada pelbagai konten yang kita berikan setiap hari insya-Allah untuk bermanfaat bersama. Dan juga tadi ada sedekah juga di PayNow, kita ada QR code di bawah ni. Teruskan bersedekah agar Allah, sebab pahalanya berganda khususnya di bulan Ramadan ini. Dan juga masih boleh saja kongsikan live ini, kita akan masih ada masih simpan, boleh kongsikan di WhatsApp dan sebagainya agar dapat manfaat lebih ramai orang. Dan juga untuk mempromosi, insya-Allah kita akan berterusan mengadakan live show ini setiap hari Rabu jam 5 petang bersama tetamu-tetamu yang berbeza dan juga konten yang berbeza insya-Allah tabaraka wa taala. Jadi Ustaz Lutfi juga ada media sosial mungkin nak kongsikan Facebooknya, IG-nya. Boleh satu aja. Terima kasih. Boleh. Kalau nak saya IG je lah, Facebook saya kira personal. Okey. Takkan nak add friend page pula. Kalau nak add friend pun saya Raja Lutfil Hadi di Facebook dan juga di Instagram r.lutfilhadi. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Semangat.
Saya, sekejap. Okay, boleh follow saya di Instagram lah, Maaz Salim, MAAZSALLIM. Itu personal dan juga untuk semualah. Dan social media untuk semualah. Itu je. Ustaz Nazi pula. Saya Zikr Rumah Tangga, ZIKR _ Rumah Tangga, RUMAHTANGGA. Zikr ZIKR _ Rumah Tangga di Instagram. Langsung pindah ke Instagram. Nak sampaikan juga video-video di Facebook Masjid Istighfar. Kadang-kadang kita akan letak pautannya saja. Nampak? Pautan, link saja yang di mana anda klik akan pergi ke YouTube. Kerana itu lebih mudah untuk kita jaga video-video kita. Jadi kadang-kadang tak ada di Facebook, ada di YouTube. Jadi pergi juga YouTube Al-Istighfar Mosque. Jangan lupa, kat sana semua benda ada. Di Facebook, yang live semua di Facebook. Di yang link YouTube pun kita akan letak di Facebook juga, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Oh, shout out to Ustaz Abdul Rauf Mas Khazin. Dia kata Ustaz ada ambassador microwave. Ni, saya nak tunjukkan sikit ni bilik saya ni, share dengan anak saya. Ada small kitchen. Ni budak-budak baru main tengok ni, tak sempat aku nak kemas. Minta maaf lah. Baik, Ustaz Rauf. Thank you for all the videos daripada Muslim SG lah. Yang selalu Salam SG. Salam SG TV. Salam SG is YouTube Yalah. Sama. Oh, Ustaz Rauf Pedas TV juga YouTube. Main. Ustaz Rauf dia tengah buat kajian lah. Sekarang apa yang Kul 6 ada siapa. Worthy ke tak masuk? Tapi insyaAllah kita selalu tengok, ikut dan follow. Banyak konten ada di luar sana untuk kita, mana yang kita rasa okey, kita follow insyaAllah. Yang penting ada banyak option lah. Kita tak nak orang buntu kat rumah. Ada banyak option dark kat bawah. Biar ada tenggelam dekat, biar ada muak macam Ustaz Nazir kata. Biar orang muak dengan muka kita. Dekat Facebook lah, dekat IG lah. Okay, sudah habis. Mari kita closure. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah menonton daripada awal jam 5 petang tadi. Teruskan, kita ada juga di Spotify. Kita ada podcast Spotify kita, The Talking Dog. Pada asalnya kita daripada podcast, kita bawakan ke Facebook. Dan insyaAllah pada bulan Ramadan ni kita akan berterusan setiap hari Rabu jam 5 petang live di Facebook. Ingatkan teman-teman, keluarga, semoga ada bermanfaatnya insyaAllah. Kita jumpa di minggu hadapan pada waktu yang sama, tempat yang sama, profil yang sama. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah end. Serius. Tu masih live kan?